Okay, terima kasih Ustaz Rahman dan juga Dr. Wahiza. Okay, saya share dulu slide. Dapat dengar. Jelas dengar ke? Boleh dengar dengan jelas? Dengar. Okay. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat pagi. Saya harap semua yang ikuti e-workshop pada pagi ni dah breakfast, dah kenyang supaya kita boleh fokus dalam kelas kita pada pagi ini. Okay, seperti yang diberitahu, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat baca, hari ini kita akan, kami dari Rumah Sakit Sdn Bhd, saya bersama dengan Encik Steven akan berkongsi sedikit sebanyak tentang cara untuk melakukan city farming, urban farming secara organik. Okey. Jadi kita bercakap tentang organik. Organik ni selalunya amalan pertanian di mana tiada bahan tambahan kimia. Dan kalau kita selalunya pergi dekat pasar raya, kita akan dapat lihatlah selalunya sayur-sayur yang dilabel organik ni lebih berada di lebih mahal lah. Jadi sebenarnya kita sendiri boleh mempraktikkan amalan pertanian secara organik di rumah kita. Jadi sangat mudah. Saya akan kongsikan. Okey. Amalan pertanian secara organik ni seperti biasa kalau siapa pernah cuba melakukan pertanian ataupun juga pernah bercucuk tanam, mesti tahu cara-cara untuk menanam ni mudah je. Kita perlu ada persekitaran yang betul, kita kena ada penggunaan baju yang betul, penggunaan tanah dan juga ada nutrien-nutrien baiklah untuk membantu pembesaran tumbuhan-tumbuhan kita. Okey. Persekitaran yang baik, kita kena pasti tumbuhan-tumbuhan yang kita nak tanam ni sama ada tumbuhan tanaman hiasan, sayur-sayuran atau bagai lagi lah. Kita kena pastikan apa keperluan tumbuhan tu. Kita kena tahu serba sedikit. Apa keperluan tanaman kita tu. Supaya kita boleh tentukan kadar-kadar air yang diperlukan, baja, nutrien dan sebagainya lah. Kami di Masaki, kami prefer tanaman menggunakan tanah. Kita ada banyak jenis kaedah tanaman, hidroponik, aeroponik dan sebagainya lah, banyak lagi. Jadi kami memilih untuk fokus kepada tanaman menggunakan tanah. Sebab apa? Tanaman organik ni kita nak balik back to nature. Kita nak make sure kitaran cycle, diversity kita, ekosistem kita tu kembali normal. Okay? Kita zaman sekarang ni zaman-zaman yalah, kita kena jaga kesihatan kita sebab zaman-zaman banyak jenis penyakit kan. Jadi kita nak pastikan apa yang kita makan, apa yang kita masukkan dalam tubuh badan kita ni, makanan-makanan yang sihat, yang dalam jangka masa panjang tu akan membantu kita lah. Supaya bukan sebab sakit semua ni di tangan Tuhan, tapi kita boleh berusaha untuk menjaga kesihatan kita dari sekarang, insyaAllah. Okey. Okeylah, seperti yang saya kata tadi, kita kena pasti keperluan-keperluan tanaman kita dan tanah. Untuk tanah yang digunakan, selalunya kalau kita tengok tanah, kalau bagi yang kurang familiar, tanah tu kita akan anggap sebagai okey, tanah kita boleh tanam. Sebenarnya tidak. Tanah ni di dalam tanah tu ada mikrob yang kecil-kecil yang kita tak nampak dengan mata kasar. Okey. Kadang-kadang mungkin kita cuba untuk tanam tapi tanaman kita tak hidup. Kita boleh check kenapa. Mungkin tanah tersebut ada nutrien. Sebagai contoh, jika kita sesiapa pernah menanam cili atau halia, dua tanaman ini akan menyerap nutrien dengan banyak. Jadi tanah tersebut tidak boleh digunakan selepas kita tuai hasil. Tanah tu kita kena biarkan selama lebih kurang 3 bulan supaya tanah tu pergi elok balik, nutrien dia akan ada balik, rejuvenate. So dalam tempoh 3 bulan tu kita tak boleh tanam apa-apa. Kita biarkan kosong sebab apa? Tak ada nutrien. Selepas kita tanam halia dan juga cili lah.
Tapi menggunakan teknologi EM yang akan saya terangkan sebentar nanti, kami akan kongsikan macam mana tanah-tanah ni yang dalam masa 3 bulan tu dapat dipendekkan kepada 1 bulan je. So kita apply EM dan Bokashi, tanah tu akan hidup balik dalam masa sebulan. Okay, mudah dan cepat. Okey. Macam saya katakan tadi, kaedah-kaedah penanaman ni ada banyak lah. Vertical farming, ada raised bed farming. Jadi kaedah-kaedah ni mudah dapat, seperti yang dapat anda lihat. Kita boleh buat dekat depan rumah, dekat tepi-tepi laman. Dalam rumah pun boleh, dekat balkoni rumah pun boleh. Kita boleh tanam sayur, jadi kita senang. Kita boleh harvest. Lepas kita dah tanam semua, jaga, kita boleh harvest dan makan. Okay. Okay. Seperti yang saya sebutkan tadi, tanah ni kadang-kadang tanah yang kita lihat tu sebenarnya kosong. Apa maksud kosong? Dia tak hidup. Okay. Dia tiada nutrien lah. Jadi bila tiada nutrien, tanah yang tak hidup takkan tak boleh support kehidupan macam tu. Tak boleh support benda hidup. Selalunya di market, di pasar-pasar kita akan dapat lihatlah nursery, mereka akan jual baja-baja kimia sintetik. Kerana tanah kita perlu dikayakan dengan makronutrien dan mikronutrien. Jadi makronutrien ni selalunya kita tengok NPK, NP dan K. So NP dan K ni sangatlah penting untuk tumbuhan kita hidup dengan segar. Jadi ini lah NP dan K. Setiap satu ni bertanggungjawab untuk bahagian-bahagian tertentu lah, seperti kita dapat lihat. N untuk tumbuhan, N bertanggungjawab untuk tanaman tu yang dari kecil, untuk pertumbuhan dia yang dari kecil lah, kira baby-baby, kita perlukan nitrogen untuk dia besar, dan fosforus untuk fotosintesis dan juga potasium lah, K. Okey. Kenapa kita tak sarankan penggunaan baju-baju kimia ataupun racun serangga dan sebagainya? Kerana pertanian ni antara yang menyumbang terbesarlah untuk pencemaran air di dunia. Okey, bukan pertanian je, sisa-sisa buangan rumah juga antara yang menyumbang kepada pencemaran. Sebab tu kalau kita ada dengar isu-isu berkaitan pencemaran air, sungai dan sebagainya, bau-bau busuk, antara punca utama ialah kilang, rumah, emisi rumah dan juga pertanian. Okay. Dalam pertanian kita akan selalunya pertanian komersial dia akan menggunakan pelbagai jenis baja kimia, pesticide, racun serangga, weed killer, herbicide. Racun-racun ni jika salah penggunaan dan penggunaan dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan biodiversity terganggu dan juga kesihatan kita juga akan terjejas dalam jangka tempoh masa yang panjang lah, penggunaan yang panjang. Sebab kita tak sedar apa yang kita gunakan ini tersebar ke udara, masuk ke dalam air bawah tanah dan sebagainya. At the end of the day dia akan balik kepada kita juga, dekat efek kesihatan kita juga. Dan kalau untuk tanaman, lebah semua dia akan mati disebabkan oleh racun-racun seperti inilah, dan haiwan-haiwan lain juga akan terganggu dia punya kitaran biodiversity. Okay. Jadi boleh ke kita nak ganti NPK ni dengan bahan-bahan organik? Jawapannya ialah boleh. Boleh. Dari mana? Daripada sisa-sisa dapur kita sebenarnya. Sangatlah mudah. Sebab di kawasan pembuangan sampah sebenarnya terdapat banyak sangat bahan-bahan organik yang kita tak sedar. Bahan-bahan ni sebenarnya sangatlah baik untuk ditukarkan kepada baju-baju organik lah. Nanti kita akan tunjuk cara pembuatan. Okey, contohnya N, nitrogen.
Dari mana kita boleh dapatkan sumber nitrogen ni? Sumber nitrogen ni kita boleh dapatkan daripada, sebagai contohlah ya, hampas kopi, najis-najis haiwan, haiwan ternakan kita, rumput yang baru kita potong, rumput segar tu yang baru kita potong yang hijau tu, pun boleh dimasukkan ke dalam pembuatan bokashi tu nanti. Bokashi nanti saya terangkan. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak dapatkan, sebab mungkin ada orang kata mana saya nak dapat hampas kopi ni, sebab hampas kopi ni antara yang terbaik lah, sumber and yang terbaik. Sebenarnya kita boleh pergi ke contoh Starbucks, kedai-kedai kopi, mereka ada hampas-hampas kopi, mereka tak guna, mereka tak akan recycle untuk buat kopi lah kan. So kita boleh minta, mereka akan bagi dengan cuma je. Jadi jangan risau, tapi elakkan hampas-hampas kopi daripada kopitiam sebagai contoh, sebab selalunya kalau macam kopitiam ni dia akan roast, dia akan bakar dia punya kopi ni, dia akan campur dengan margarin, minyak, itu semua kita tak nak. Jadi kita nak yang betul-betul yang pure lah. Okay. Yang ni yang saya cakap tadi, rumput ataupun fish extract. Okey, bagi sumber P pula kita boleh dapatkan daripada bone meal. Bone meal kita boleh beli ataupun mungkin kita boleh simpan sisa-sisa buangan kita tu nanti untuk buat bokashi, kompos. Fish, ikan, tulang, rambut, mungkin kita potong rambut, kita selalu kita simpan lah, tanam lah, ataupun ada yang buang je kan. Tapi rambut pun boleh dimasukkan sebagai sumber phosphorus. Okey, seterusnya okay. Sumber K pula kita boleh dapatkan daripada kulit-kulit pisang, kulit-kulit telur. Yang ni pun kita boleh dapat percuma juga. Mudah je kita pergi dekat makcik goreng pisang. Diorang mesti ada banyak kulit-kulit pisang, sisa-sisa. Jadi kita boleh minta je percuma. Selalunya mereka akan buang je. Jadi kita boleh minta collect. Then kita boleh guna untuk bokashi kita. Begitu juga kulit telur. Yang mudah kita boleh cari mungkin abang-abang jual char kway teow ke, jadi dia banyak menggunakan telur, kulit telur. Jadi kita boleh minta percuma sebab ni sisa, selalunya orang akan buang, jadi mudahlah. Dan kita juga boleh guna kentang, siu bit. Okey, macam yang saya cakapkan tadi, tanah ni sangatlah penting. Sebab apa? Sebab tanah ni akan menyumbang nutrien kepada pertumbuhan, tumbuhan-tumbuhan kita lah yang kita akan tanam, kita akan jaga nanti. Okey. Dan dalam tanah ni juga terdapat banyak bakteria, mikroorganisma yang kita tak nampak. Nutrien tu pun sebenarnya kita tak nampak, tapi yalah, itu kerja-kerja di dalam tanah tersebut lah untuk membekalkan nutrien kepada tumbuhan kita. Dalam tanah ni kita ada bakteria baik dan bakteria tidak baik. Selalunya kalau kita menanam, kita akan prefer tanah yang hitam lah. Tanah hitam ni dia ada lebih sumber bahan organik. Jadi mudah untuk tumbuhan kita besar, hidup di tanah hitam ni lah. Seperti dapat kita lihat tanah kuning, dia lebih, strukturnya lebih padat. Bila padat, hidupan pun susah nak, macam sebagai contoh cacing tanah semua, jadi susah untuk hidup di dalam tu. Akar kita pun akan terbantu, dia tidak boleh hidup, tidak boleh bergerak jauh untuk mencari sumber-sumber nutrien. Kita dapat lihat tanah hitam ni dia lebih sihat, kandungan air, udaranya balance. Jadi kalau kita apply baja atau sebagainya, dia dapat pegang baja tu untuk keperluan untuk tumbuhan kita. Okey, mari kita bergerak kepada pengenalan EM. Apa itu EM? EM ni efektif mikroorganisma. Jadi EM ni telah lama dijumpai, dihasilkan oleh Profesor Dr. Teruo Hika di Okinawa, Jepun. Jadi sebenarnya EM ni terkandung bakteria-bakteria baik. Bakteria-bakteria baik ni sebenarnya memang ada dalam tanah, tapi Profesor Dr. Teruo Hika dia menghasilkan satu
product concentration di mana dalam tu terdapat semua bakteria baik lah yang akan memberi manfaat untuk kita punya aktiviti, kita punya tanaman. Okey, jangan risau, walaupun namanya bakteria tapi jangan risau, selamat dan tak berbahaya. Okey, seperti yang saya sebut tadi, EM ni bakteria-bakteria baik. Kita ada lactic acid bacteria, kita ada phototropic bacteria dan yeast. Lactic acid ni probiotik. Kita tahu Yakult, kalau kita tengok ikan Yakult, dia akan sebutlah probiotik. Probiotik baik untuk kesihatan dalaman kita. Okey, kenapa baik? Sebab lactic acid ni berpotensi untuk menukarkan, untuk mengelakkan daripada bakteria jahat mengawal sekitaran macam tu. Jadi sebagai contoh, kalau kita ada 2 bekas susu, okey, satu bekas kita campur letak sikit EM tadi dan satu lagi kita biarkan. Lepas tu kita biarkan kedua-dua ni semalaman. Kalau esok hari bila kita tengok susu yang ada yang dicampur dengan EM ni, dia akan bertukar menjadi yogurt. Jadi kita boleh minum dan susu yang lagi satu tu akan rosak. Okay, macam tu. Untuk phototropic bacteria pula, phototropic ni bertanggungjawab untuk fotosintesis lah bagi tumbuhan kita. Dan yeast pula bertanggungjawab untuk pembesaran akar tumbuhan kita. Okey ni, lactic acid bacteria. Ini pula phototropic. Okey, kalau nanti kita akan belajar cara buat bokashi lah. Bokashi ni seperti kompos tapi dia ada tambahan EM. Nanti mungkin bila saya sebut penggunaan sisa-sisa dapur dan sebagainya, kita akan fikir nanti bau macam bau sampah ke? Tak. Disebabkan ada phototropic bacteria ni, dia akan halang bau-bau tu daripada, dia akan halang kita punya proses fermentation tu daripada mengeluarkan bau-bau yang busuk. Ini untuk pertumbuhan akar yeast. Okey, konsep EM ni macam ni. Di dalam tanah tadi, contoh di dalam tanah tadi, kita ada bakteria baik dan bakteria yang tidak baik lah. Jadi kita nak menggalakkan supaya mikrob-mikrob dalam tanah ni akan kita nak make sure bakteria baik yang mengawal persekitaran kawasan untuk tumbuhan tanaman kita tu nanti. Sebab tu kita tambahkan EM. Jadi bila kita tambahkan bakteria-bakteria baik ni, lama kelamaan kawasan persekitaran tu akan bertukar menjadi persekitaran yang lebih baik lah untuk pembesaran tumbuhan kita. Okay, kita nak make sure dia lebih kepada beneficial microbes. Kita tak nak harmful microbe. Kita tak nak mikrob yang tidak baik ni mengawal persekitaran tanaman kita tu, sebab nanti akan berlaku penyakit, akan berlaku tumbuhan kita tak segar dan sebagainya. Okay, inilah contoh dia. Bakteria baik ni sangat-sangat bermanfaat di dalam untuk production makanan pun sangat bermanfaat, untuk kehidupan seharian pun sangat bermanfaat. Penggunaan dia menyeluruh. Sebagai contoh, bakteria baik dapat digunakan untuk hasilkan soya, kicap, yogurt, yeast pun kita selalu guna kalau yang perempuan ataupun yang lelaki pun mungkin. Kita masak, buat roti dan sebagainya, kita gunakan yeast. Okey, EM ni telah berada di pasaran lebih daripada 30 tahun. Produk ini digunakan di banyak negara, insyaAllah dipercayai. Dan okey, inilah dia. Produk EM ni berjaya mendapatkan pengiktirafan BioGrow New Zealand dan juga Omni Listed. Untuk pengetahuan, BioGrow New Zealand dan Omni Listed ni sangatlah strict. Dia macam kalau nak dapatkan pengiktirafan daripada kedua-dua ni sangat susah, kecuali jika produk tersebut benar-benar mencapai standard.
Jadi kita telah berjaya mendapatkan Biogrow New Zealand dan Omni listed lah. Sekarang produk EM di dalam progres untuk dapatkan sertifikat ISO dan juga halal. Macam saya cakapkan tadi, EM penggunaannya sangatlah menyeluruh seperti yang kita dapat lihat. Daripada pertanian, penggunaan dalam rumah, penggunaan untuk haiwan ternakan, penghasilan buah-buahan, sayuran, segala-galanya. Okey. Dia akan mengembalikan ekosistem secara semula jadi dan secara organik. Maksudnya bila tak ada pestiside, bahan-bahan kimia ni, lebah ke, katak, lipan, lebah, maafkan saya, burung, laba-laba dan juga cacing tanah akan kembali untuk mengharmonikan ekosistem untuk pembesaran tumbuhan kita lah. Okay. Kenapa kita nak elakkan sangat penggunaan bahan-bahan kimia ni? Sebab apa, macam saya cakapkan tadi, alam ini merupakan kitaran. Jadi apa yang kita buang, apa yang kita lepaskan semua akan kembali kepada kita, kembali kepada alam sekitar kita, dia akan pusing. Jadi contoh kalau kita lepaskan sisa kimia di sini, dalam 3 bulan, kalau kita tangkap ikan contohnya, kita tangkap ikan, ikan tersebut dia mengandungi bahan-bahan kimia. Yang efek tu adalah kita, kesihatan kita, alam sekitar tentunya. Jadi ini yang kita cuba improve, kita cuba perbaiki lah dalam kehidupan kita. Dan EM ni bukan ubat, jadi jika tumbuhan tuan-tuan dan puan-puan, tanaman tu dah mati, jadi EM tak boleh membantu lah. Sebab EM ni seperti multivitamin, suplemen, so dia membantu boost keadaan. Macam kita sihat, kita ambil multivitamin, kita ambil ni untuk boost kita punya imun ke, atau boost kita punya kesihatan. Jadi lebih baik. Okey, jenis-jenis EM ni, okey, ini yang utama. Ini merupakan ibu dia. Ini concentrate ni, mother of EM, ibu dia. IMAS ni kita kirakan anak lah, anak kepada ni. Dan bokashi ni adalah kompos baja organik yang kita boleh apply untuk tanaman kita. Okey, ni seperti saya cakap tadi, ni EM. Molasses merupakan sumber makanan kepada EM1. Nanti saya tunjuk. EMPB ni pula EM juga, cuma yang ni kita fokus kepada penggunaan di aquaculture. Kolam ternakan, tasik ataupun sungai-sungai, kemudian sungai, bolehlah kita apply di sungai, saliran-saliran supaya tak ada bau, tak ada masalah endapan dan sebagainya. Dan EM Amino Plus merupakan EM yang dicampur dengan ekstrak ikan. Okey, IMAS tadi. IMAS merupakan EM yang kita aktifkan. Macam mana kita aktifkan? EM ni akan dicampur dengan molasses. Molasses merupakan sumber makanan. Gula. Gula ni merupakan sumber makanan EM ni. Jadi kita akan campur air. Jadi kita akan dapat IMAS. IMAS ni pula penggunaan dia pun perlu dicairkan lagi. Jadi sebenarnya EM ni sangat membantu dari segi ekonomi. Secara ekonomi lah, economical friendly macam tu. Sebab ini sangatlah pekat. Jadi kita perlu campur dulu untuk hasilkan IMAS. IMAS ni pun kita boleh cairkan lagi buat second generation macam tu. Tapi maksimum sampai third generation je lah. Sebab EM, IMAS yang first generation, dia akan mengandungi lebih kurang 80% sumber bakteria di dalam tu. Second generation pula dia akan turun lah. Bilangan bakteria dia akan turun. Disebabkan oleh banyak faktor contamination lah. Faktor-faktor sama ada kita buka
ataupun kita terpegang. So yang tu semua akan efek akan efek bilangan bakteria di dalam imas tu sendiri. Okey, macam saya cakap tadi, imas ni penggunaannya menyeluruh. Kalau nak gunakan di rumah pun boleh. Contoh kalau sesiapa yang ada haiwan ternakan, pet, yang haiwan yang kita bela, kucing contohnya kan, kita boleh sembuh imas ni kepada bekas najis kucing tersebut. Jadi dia akan kurangkan bau-bau tu, dan kita boleh juga bagi minum untuk kucing kita lah. Macam kita, manusia kita minum, kita ambil Yakult ke, yogurt ke, tapi kalau kucing kita boleh tambahkan imas ni dalam air minuman. So dia akan bagi sihat dia punya perut lah. Okay, selalunya kalau kita buat workshop secara face to face, kita akan tuan-tuan dan puan-puan boleh bau, boleh cubalah macam mana EM ni sebenarnya. Okey, imas tadi yang kita buat tadi, imas ni sebabkan kita tapai dia macam proses supaya dia bila dia diaktifkan dia akan hidup. Jadi temperature tu akan naik. So kita kena simpan di tempat yang teduh. Jangan letak bawah tempat yang terlampau panas ataupun sebabnya nanti bakteria dalam tu akan mati. Bila bakteria mati, tak efektif lah. Dan penggunaan imas ni maksimum 2 ke 3 bulan je lah best use. Kita tak boleh simpan lama-lama sebab nanti bakteria dalam tu dia habis sumber makanan. Sebab sumber makanan utama dia molasses sahaja. Jadi kalau habis sumber makanan tu, macam haiwan ke apa, manusia, segala benda hidup tak ada sumber makanan, dia akan mati. Sama juga macam EM. So EM ni hidup. Okay, bokashi. Macam saya sebutkan tadi, bokashi ni kita boleh gunakan bahan-bahan sisa-sisa dapur kita. Sisa-sisa dapur kita apa-apalah. Kulit-kulit buah-buahan, kulit-kulit telur, roti, sisa-sisa sayur dan sebagainya. Tapi pastikan kita tak campur dengan daging, daging mentah, daging masak, makanan-makanan yang sisa-sisa makanan masak yang ada campuran sos, soya, sebab kita tak nak ada bahan preservatif dalam tu. Kita tak nak ada preservatif sebab kita stick kepada organik. Organik, kita tak nak benda-benda tu masuk. Bila ada bahan-bahan tambahan ni, dia akan mengganggu, dia akan merosakkan bokashi kita ni nanti. Dia akan contaminate lah, kita nanti tak efektif untuk pembesaran tumbuhan kita. Okay, bokashi ni kita ada 2 jenis, wet dan dry. Wet dan dry ni dia macam ni. Contoh Maggi. Okay, Maggi. Satu Maggi soup. Satu lagi Maggi goreng. Saya sama je. Tetap Maggi. Kaedahnya jenisnya yang lain. Tapi dia tetap Maggi. Sama juga macam bokashi kita ni lah. Macam saya cakap tadi lah. Tak boleh campur-campur sisa-sisa yang ada bahan-bahan tambahan minyak atau sebagainya. Jangan campur. Nanti yang itu kita akan further explain dalam modul 2. Okay, untuk anaerobik, yang ni yang ada sup, yang dia ada tea tadi, dia ada, kita panggil teh bokashi. Jadi kita boleh ambil dia punya cecair tu untuk kita gunakan. Okay, masa yang dia ambil hanya 2 ke 3 minggu. Jadi sesuai lah kalau sesiapa yang minat untuk penanaman di rumah, kita boleh praktikkan anaerobik. Sebab bila kita letak dalam bekas kedap tu, jadi insyaAllah tak ada bau semua, dan masa yang dia ambil pun 2 ke 3 minggu sahaja untuk siap. Dan aerobik ni sesuai untuk siapa yang ada ladang, yang ada kawasan yang luas, boleh praktikkan aerobik bokashi. Jadi aerobik bokashi ni ambil masa 1 minggu sahaja, 1 minggu untuk siap. Dia lebih cepatlah berbanding anaerobik tadi. Yang ni pula EM soil compost. Okey, yang soil compost ni sebenarnya kita campurkan tanah bersama dengan
penghasilan kompos kita. Macam mana tu? Okey, kita tengok. Okey, penghasilan soil kompos ni mudah. Juga kita menggunakan sisa-sisa seperti dapat kita lihat ni. Kulit-kulit nenas, sayur-sayur, ni kulit-kulit pisang dan sebagainya. Kita akan buat layer by layer. Layer pertama kita letak, lepas tu kita letak tanah, lepas tu kita letak sisa-sisa kita dan kita akan spraykan lah. Kita akan spray dengan emas tadi. Emas tadi larutan dia 10 mil ke 10 nisbah dia 10 ke 1000 liter. 10 mil ke 10 mil ke 1000 mililiter air. Okey. Ini kita dapat lihat. Kalau kita buat soil kompos ni, selepas dah siap, kita akan nampak ada cacing tanah semua. Maksudnya dia sihat lah. Bila dah jadi macam ni, aggregate macam ni, maksudnya dia dah boleh nak dekat ready untuk diguna dan kita boleh terus tanam, boleh terus guna. Selalunya kalau kita nak prepare tanah ni, kalau kita campur dengan kita nak perbaiki tanah kita yang rosak ni, selalunya bila kita campur dengan baja-baja ni, kita kena biarkan dulu beberapa minggu macam tu, seminggu, 2 minggu supaya dia dapat buat kerja dia, supaya tanah tu tak terlampau berasid untuk kita tanam tanaman kita. Supaya tanaman kita, bila keadaan tanah tu terlampau berasid, tu tak sesuai untuk tanaman. Okey, bokashi. Okey. Bokashi dan kompos. Apa bezanya bokashi dan kompos ni? Bokashi ni bahasa Jepun. Bokashi ni adanya tambahan mikrob lah. Kita macam hantar askar supaya kita punya proses nak buat baja ni lebih cepat. Kompos ambil masa yang lama kalau siapa yang pernah buat. Lama berbulan. Bokashi tadi kita boleh siap dalam masa minggu je kan. Ini seperti dapat kita lihat, masa yang dia ambil untuk menghasilkan bokashi tu lebih singkat. Lebih singkat berbanding kompos, untuk penghasilan kompos lah. EM Makbol ni pula, nanti dulu saya sentuh bahagian sini dulu lah ya. Untuk kita, jika kita betul-betul nak melakukan pertanian secara organik, pastikan kita beli tanah-tanah yang organik daripada nursery-nursery sebab kalau kat nursery ataupun supplier ni, mereka jual pelbagai jenis tanah. Pelbagai jenis tanah, ada juga tanah yang dah digunakan, tanah-tanah yang mengandungi bahan-bahan kimia, tanah-tanah kira reuse lah, recycle, tanah-tanah recycle. Masih lagi tanah, tetapi apa bahan di dalam tanah tu yang penting. Jadi kami galakkan untuk dapatkan tanah-tanah yang organik kalau kita nak mulakan pertanian organik ni. Dan kita boleh tambah-tambah nutrien gunakan bokashi, EM, emas dan sebagainya. EM Makbol, tadi saya cakap penggunaan yang menyeluruh, boleh juga digunakan untuk merawat kolam-kolam, tasik, sungai. Sebagai contoh, Sungai Melaka. Sungai Melaka kan bersih sekarang. Dulu-dulu waktu dulu-dulu lah, tahun dulu-dulu lepas-lepas, Sungai Melaka ni memang ada bau dan sebagainya. Tapi sekarang dia dah clear dah. Antara langkah yang mereka ambil ialah menggunakan EM Makbol. EM Makbol ni dia slow release. Jadi EM tu yang akan dicampur dengan tanah lah, dia akan dibulat-bulat jadi macam ni. Inilah. Kita akan buang EM Makbol ni dalam tasik ataupun sungai yang tercemar. Okay, ni dia. Selalunya EM Makbol ni akan digunakan di 3 point lah. Upper, middle and the lower part lah. 3 tempat ni kita akan target. Nanti kalau kita buang kat sini dia akan berjalan. Jadi ni yang besar, sungai yang panjang. Jadi dia akan membantu untuk membersihkan sungai-sungai. Ni tengok dia dah clear selepas ni. Ni juga.
Bila keadaan persekitaran tu bersih, haiwan-haiwan pun akan kembali, coral pun akan ada balik. Jadi ekosistem tu akan jadi stabil kembali. Emas tadi, penggunaan emas juga boleh digunakan untuk merawat biji benih. Contoh kalau kita beli biji benih yang dalam paket tu selalunya kan, kita akan beli dalam paket dan sebagainya, kita akan order dalam pack. Selalunya kadang-kadang kadar pencambahan tu rendah. Kadang-kadang kita tanam banyak tapi yang tumbuh tu sikit. Jadi kalau kita rendam sekejap dalam emas ni, kita akan dapat membantu membunuh bakteria-bakteria yang tak baik lah, yang menyebabkan kita punya biji benih ni kurang kadar pencambahan. Jadi kita akan rendam sekejap, keringkan dan kita tanam lah. Saya tunjukkan. Okay. Yang ni yang ada EM. Okey, nampak. Dia punya, minta maaf. Dia punya kadar pertumbuhan tu akan jadi lebih lah sebab kita membuang, kita rendam tu supaya contamination daripada sentuhan tangan, daripada packaging tadi dapat dikurangkan. Kita letak sikit je sebab ni asid, dia acidic. Kita tak boleh letak banyak-banyak, kita letak sikit je. Okey, kita dapat lihat selepas 2 minggu. Ini hasil dia. Okey. Tadi saya dah tunjuk macam mana EM Bokashi tu lah. EM Bokashi ni dia bertindak sebagai baja organik lah, baja organik, dan kita boleh ambil satu genggam. Kita tanam bawah di sekitaran tanaman kita tu tadi 2 minggu sekali. Sebab apa kita biarkan 2 minggu sekali? Sebabnya kita bagi masa untuk baja ni dia dikompos, untuk dia urai dalam tubuh supaya dia dapat membantu membekalkan nutrien untuk tumbuhan kita. Okey, mesti tuan-tuan dan puan kita tanya-tanya bagaimana nak mengelakkan daripada diserang haiwan-haiwan perosak, sebab organik ni selalu kita tengok tumbuhan-tumbuhan ni memang disukai lah oleh haiwan-haiwan. Sebab apa? Sebab tak ada kimia kan, so dia akan lebih menyerang tumbuhan-tumbuhan organik ni. Jadi sebenarnya kita boleh hasilkan racun perosak tapi tak beracun daripada EM ni sendiri. Kita panggil dia EM5. EM5 ni juga menggunakan yang sama, ibunya EM1 dan molasses juga. Tapi kita kena tambahlah bahan-bahan seperti cili, serai, bawang putih, sebab haiwan-haiwan perosak ni tak suka ni bau-bau ni yang kuat, dia akan effect mereka lah. Dan juga kita akan gunakan cuka kayu dan juga white alcohol, tapi ni optional lah, tak apa.
Dan yang ni kita boleh gunakan untuk mengawal haiwan-haiwan perosak, aphids, whiteflies dan sebagainya lah. Ini tengok kita akan hancur-hancurkan, campur sekali. Okay. Ini contoh tanaman secara organik. Nampak? Sihat. Kita boleh kita boleh tanam sendiri. Kita boleh hasilkan lebih sedap lah. Beza. Macam orang kata kalau makan makanan okey. Seperti yang kita tahu, jika kita kalau makan organik ni kita akan rasa lebih macam mana orang kata sihat macam tu. Ni contoh-contohnya lah. Okay, ni tanaman-tanaman yang diusahakan oleh Aunty Mr. Steven. Nampak? Tanaman kita lebih sihat, lebih segar macam tu. Dan kita boleh lepas kalau kita yang usahakan tanaman ni sendiri, kita takkan ragu-ragu sama ada ya pasti ke tanaman ni organik. Contoh kalau kita beli kat pasar, kita beli kat kedai section organik yang khas tu kan, kita macam yakin adakah kita 100% pasti tumbuhan produk-produk kita beli ni organik, 100% organik. Selalunya kalau nak tentukan selalunya perlu buat ujian-ujian lah. Tapi takkan setiap kali kita beli kita kena pergi buat ujian. Jadi kalau kita yang usahakan sendiri, kita tahu tanaman kita ni memang 100% organik. Sangat baik untuk kesihatan kita. Okay. Kita boleh masaklah dengan hasil-hasil tanaman kita. Kita boleh jual ataupun berkongsi dengan jiran-jiran. Okey, EM juga berfungsi di dalam animal husbandry, di dalam ternakan, untuk ternakan haiwan. Ini kita boleh campurkan EM di dalam air minuman haiwan. Dia akan membantu untuk membersihkan perut dia, usus dia, dan juga bercampur dalam makanan dan di-spray ke kandang. Spray dia rumah-rumah ternakan. Bila kita spray ke rumah ternakan ni, dia akan membantu untuk mengurangkan bau-bau yang tidak menyenangkan tadi. Sebab apa? Bakteria-bakteria yang tadi tu dapat membantu untuk mengurangkan bau, menjadikan persekitaran haiwan ternakan itu lebih baiklah. Kat sini kita ada makanan ayam, kangkung, carrot, kita potong-potong macam tu, kita ada rice bran dan kita campur dengan emas. So kita bagi makan kat haiwan. Haiwan-haiwan ternakan yang diberi makan dengan tambahan EM ni akan lebih sihat, lebih gemuk. Nampak ni? Saya tunjukkan. Inilah haiwan-haiwan ni ayam yang diberi makan dengan tambahan EM. Ni kawasan ternakan ayam organik lah. Dia lebih sihat. Cik Nurul. Okey. Cik Nurul. Ya, saya. Kalau saya nak tanya satu soalan, if let's say ada peserta nak bertanya, boleh ke dia interrupt? Ya. Kalau ada peserta-peserta dalam ni yang ingin mengajukan soalan, boleh ke interrupt sebab dalam chat tu banyak soalan. Ya, saya nampak chat ni tambah tadi. Macam ni, sebenarnya kami ada menyediakan support group. Dalam chat ni pun insyaAllah saya akan tengok sekejap lagi. Selepas saya habiskan presentation saya. Okey, sebabnya ada yang bising lah kata
orang kata tak ada sesi Q&A sebab ada soalan-soalan diorang tanya tapi tak berjawab. So it look like macam orang kata it look like that you all try to selling your product instead of giving information about the city farming, kan? Ya, So faham. so I'm trying to perbetulkan balik apa yang diorang maksudkan lah. Tu je. Right, thank you. Okay. Minta maaf ya, saya habiskan dulu presentation saya. Sebentar lagi saya akan balas, saya akan buat Q&A. Ya. Okay, minta maaf. Ini EM juga digunakan dalam untuk haiwan-haiwan ternakan lah. Dispray di rumah-rumah ternakan dan sebagainya. Supaya dapat mengawal bau-bauan. Okay, inilah hasil tanaman secara organik. Okay, kita ada sayur-sayuran di sini, kita ada kubis, kita ada kundur, okay, passion fruit, ada lemon. Dan ini pula hasil daripada mereka yang mengusahakan di rumah. Ini hasil-hasil tanaman komuniti lah. Okey, ini penggunaan EM di dalam pertanian organik. Okey. Jadi penggunaan EM ni dia berfungsi untuk membantu, memudahkan penanaman secara organik sahaja. Kita bukan nak menjual. Ini salah satu kaedah. Salah satu kaedah untuk memudahkan sesiapa yang ingin melakukan pertanian secara organik. Sebab kita tahu pertanian secara organik ni tak ada tambahan bahan-bahan luar lah, bahan-bahan kimia dan sebagainya. Jadi ini adalah bahan natural yang kita boleh gunakan untuk membantu menstabilkan balik diversiti kita di dalam tempoh jangka masa yang panjang. Ini juga kita ada apply IMAS dan bokashi ni di hutan dan sebagainya. Okey. Kalau apa-apa boleh lawat website kami lah, Masaki Sdn Bhd. Okey, minta maaf. Saya buka chat. Ada apa-apa soalan yang siapa nak tanya sementara saya baca chat dulu? Cik Nurul, saya ada soalan. Ya, saya. Untuk rendaman biji benih, Ya. kita guna EM1 atau IMAS pada ratio 1:1000 tadi? Kita guna IMAS. EM1 kita tak boleh guna secara direct lah sebab dia terlampau acidic. Jadi dalam gambar tadi dia tunjuk EM1. Nisbahnya 1:1000 kan? 1:1000. Macam ni, EM1 jika ni nak gunakan untuk rendaman biji benih, 1:1000 tu yang paling sikit lah sebab kita menggalakkan guna IMAS sebab kita tak nak dia terlampau asid. IMAS ni dia dah kira kita dah larutkan dengan air. Jadi sebaiknya guna IMAS lah. IMAS tu lagi better lah supaya takut merosakkan biji benih. Betul-betul. Video tadi memang direct guna EM1 tapi pastikan rasionya betul. Rasio air tu betul. Rasio air kepada EM1 tu betul. Okey, saya faham. Okay. Soalan kedua boleh? Boleh. Untuk penghasilan wet compost tu, Ya. jadi
kita guna dia, kita cairkan dia pada nisbah yang berapa untuk siraman kepada tanah tu? Wet compost Yang sesuai lah. macam ni. Untuk modul 1 saya explain bahagian-bahagian teori dulu. Yang tu kita akan post kepada modul 2. Okey. Ya. Okey. 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 Itu saja. Untuk pengetahuan semua sebenarnya kita akan ada support group. Jadi saya minta maaf kalau saya tak sempat jawab semua soalan ni. Saya tinggalkan nombor lah. Nombor dekat sini supaya nanti sama-sama lah kita dalam grup tu kita boleh bersoal jawab. Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Kita dah ada WhatsApp group untuk City Farming yang panggil hari ni. Kita boleh masukkan Nurul Fatihah sekali dalam tu nanti. Boleh. Dah ada group. Nanti saya akan kongsikan slide ni juga dalam tu. Sebenarnya bersama saya hari ni ada Mr. Steven. Mr. Steven? Mr. Steven ada ke? Ada soalan di chat room. Fatihah? Ya. Ada soalan di chat. Ya. Sekejap ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Puan Fatihah, minta maaf, saya Fairun dari Komiti Hijrah Langkawi. Ya. Okey, pertamanya terima kasih kerana jemput saya ni mandiri khusus ni. Lagi satu, saya cuma ada satu soalannya. Saya dapat kerja hari ni. Lepas tu saya mungkin tak dapat nak ikut modul ni. Saya tak berapa pandai sangat Pak ni. Ada recording tak ini? Boleh kita dengar balik tak? Recording, doktor ada recording untuk yang hari ni punya ke doktor? Oh, maknanya kalau kata saya keluar dari meeting ni pun tak apa. Rasanya ada recording kan FB Sukarelawan Sosial Islam. Oh, selain pada tu saya boleh tengok balik lah lagi. Boleh Encik, nanti Encik boleh tengok balik di... Okey, terima kasih Encik. Sangat bantu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sebenarnya di chat room ni ada wakil daripada Mas Haki. Kalau dapat lihat Mas Haki sudah berhad. Kita akan cubalah jawab soalan-soalan yang ada di chat room ni. Cik Nurul. Ya. Macam saya ada tanam, saya buat tanam pokok lah, pokok sayur pun ada juga tanam. Tapi masalah dia, akar dia selalu kena makan di ulat. Kenapa Akar selalu makan ulat. Mungkin dia ada, di bahagian tanah tersebut. Mungkin macam mana, macam yang saya cakap tadi, bila persekitaran dia menggalakkan haiwan-haiwan perosak untuk datang, jadi dia akan attack akar tumbuhan tersebut. Jadi kita perlu rawatlah di bahagian persekitaran tu. Baik, terima kasih. Ada lagi ke? Kat sini dah ada tanya modul 2 nanti macam mana. Sebenarnya modul 2 nanti kita ada demonstration macam mana cara untuk buat IMAS dan juga EM Bokashi tu nantilah. Dekat situ juga kita akan explain lebih lagi macam mana Bokashi dan IMAS tu dihasilkan, macam mana kita boleh menggunakan atau apa target-target daripada penghasilan produk-produk tu untuk guna di dalam tanaman kita nanti. Okey Puan, saya nak bertanya. Hello? Ya. Okey. Ya.
Saya menanam pokok terung. Pokok terung, terung kecil-kecil, terung pipit kan. Okey, daun-daun dia dimakan oleh ulat-ulat. Ulat-ulat halus tu. And then saya ada spray dengan yang organik, spray organik tu. Spray organik. Yang dijual di pasaran tu lah. Saya spray dengan spray organik. Ya. Yang tak menggunakan racun tu kan. Ya. And then dia still makan lagi maknanya racun organik tu tak berkesan sangat lah. So ada apa-apa nasihat ke untuk mengelakkan daun-daun tu semua dimakan ulat-ulat? Habis semua daun dia habis. Daun dia habis. Macam ni, sebabkan bahan organik ni kita tak ada preservatif, bahan tambahan yang lain. Kadar effectiveness dia tu mungkin dah berkurang. Jadi sebab tu tanaman encik tadi daun-daunnya habis dimakan. Maksudnya dia tak memberi kesan langsung kepada haiwan yang menyerang tadi. Macam yang saya cakapkan tadi, kalau kita buat sendiri larutan, kita tambah cili ke serai, bawang putih tadi, dia dapat membantu lah untuk mengelakkan daripada untuk halau lah haiwan-haiwan ni pergi supaya dia tak melekat-melekat lagi dekat, dia tak makan tumbuhan-tumbuhan kita tadi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Cik Nurul. Waalaikumsalam. Yang pertamanya, saya ni bukan pure punya pertanian punya orang. Saya tertarik dalam iklan masa kursus ini diiklankan, mana tahu hobi anda menjadi punca pendapatan selepas ini. Sangat menarik sangat dengan pandemik sekarang kan. So jadi saya ada kita duduk satu kawasan yang flat, ada ruang sikit di bawah kawasan flat apa semua kan. So mungkin ada balkoni sikit kan. Boleh tak tolong kongsikan kami kaedah-kaedah tanaman yang dikatakan hobi ni supaya sekurang-kurangnya dapat mengurangkan perbelanjaan harian kita sehari-hari. Dan teknik-teknik lah, macam tadi tengok gambar tadi sepintas lalu ada pasu bertingkat-tingkat kan, dan macam rak baju pun ada saya tengok kan. So agak menarik. Boleh tak tolong kongsikan kaedah-kaedah teknik meminimaskan kawasan untuk kita bertanam? Terima kasih. Terima kasih Cik untuk soalan. Untuk kawasan-kawasan yang agak sempit, sebab saya faham setiap kawasan perumahan, keluasan kawasan yang ada agak minimum. Cara-cara yang saya kongsikan sedikit sebentar tadi, contohnya penanaman secara vertikal. Vertikal ni kita menanam secara menegak lah. Selalunya kita tengok dekat ladang-ladang, kebun-kebun, kita akan tengok penanaman yang kawasan yang sangat luas untuk menghasilkan tanaman-tanaman untuk dijual ataupun untuk dimakan dan sebagainya. Tapi untuk memaksimumkan penggunaan ruang tu, kita kena pastikan apa jenis tanaman yang kita nak tanam. Jenis tanaman yang kita nak tanam tu sangat penting sebab kalau kita nak tanam kat kawasan-kawasan yang agak sempit ni ataupun yang kurang, kita perlu tanaman yang tak terlalu besar, mungkin sayur-sayuran untuk kita punya consumption, untuk kita buat makan, ataupun kadang lebih kita boleh bagi-bagi pada orang ataupun kita hantar ke kedai untuk dijual dan sebagainya. Tanaman secara bertingkat lah yang saya sarankan. Tanaman secara bertingkat ni dia mudah. Kita boleh guna macam-macam peralatan, macam-macam. Ada juga dijual sebenarnya set untuk memulakan tanaman secara vertikal ni. Jadi dia lebih mudah. Kita boleh juga tanam menggunakan barang-barang bahan-bahan terpakai pun boleh juga, macam botol-botol. Kita boleh susun secara bertingkat tu lah. Jadi melalui kaedah tu banyak jenis yang kita boleh cuba untuk tanam. Banyak jenis tumbuhan yang hasil yang kita boleh dapatkan. Jadi
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Puan Nurul. Tambahan daripada Tuan apa tadi tanya. So untuk buat tajuknya city farming kan. So dia lebih kepada saya anggapkan kita tak ada space. Kita ada hanya mungkin balcony ataupun sedikit space depan rumah sikit je. So boleh tak bagi, sebab titlenya memang city farming. So memang kita berminat nak tahu, tapi macam mana kita nak menanam, lepas tu dengan keadaan yang sempit, ini penggunaan tanah bila dah pakai, dah kutip hasil, berapa lama kita nak asingkan tanah kat tepi, dekat mana, lepas tu nak pakai balik bila, itu rasa lebih related lah dengan title city farming tu. Tapi kalau cerita pasal produk saja, memang overall yes, tetapi kita nak tahu macam mana secara praktikal untuk buat city farming tu sendiri dalam keadaan yang sempit. Kita tak nak tahu pasal ladang sebab kita tak ada ladang. Kita just fokus on city farming. Itu saya punya ni lah, sebab kita nak tahu macam mana guna tanah, lepas guna tanah berapa lama nak kata nak simpan balik, lepas sebulan, lepas 3 bulan. Kalau keadaan yang kecil macam mana? Walaupun vertical farming ke apa sekalipun, dalam keadaan yang kecil, sempit, macam mana kita nak buat? Itu persoalan saya. Saya tambah sikit. Itulah maksud tadi, supaya kita tahu kaedah macam mana kami nak bertanam. Sebab dalam keadaan sekarang ni tiba-tiba cerita pasal EM5, pasal bokashi jadi keliru sikit lah kan. Sedang kami tak tahu macam mana kaedah nak menanam dengan yang masukkan city farming. Dan juga satu lagi tambahan, apa beza yang apa diterangkan tadi dengan hidroponik. Okey, terima kasih. Okay. Boleh saya mencelah sedikit? Boleh. Hari ini adalah modul 1 dan modul 1 pendekatannya adalah pengenalan. Kadang-kadang soalan yang ditanya tu adalah soalan yang menjangkau ke modul 2. Antara satu sebablah kenapa soalan itu tidak dijawab dengan mendalam. Tujuan hari ini bukanlah untuk semata-mata introduce produk. Ya, kita nak buat pencerahan lah tentang perkara ini. Kita kerjasama antara YIM, SSI, Versi Sdn Bhd dan juga Mas Hafiz Sdn Bhd adalah untuk bagi modul yang pertama ini adalah untuk meningkatkan meningkatkan awareness dan juga memberi pengenalan tentang apakah city farming melalui kaedah organik, dan EM ni adalah antara salah satu wacana lah ya untuk menjalankan aktiviti sebegini. Modul 2 pendekatan yang juga percuma nanti, pendekatannya lebih kepada praktis dan demonstrasi, dan saya percaya soalan-soalan yang berbentuk yang memerlukan jawapan bercorak praktis, ya, bercorak lebih detail, sesuai dijawab semasa modul yang kedua nanti. Bagaimanapun saya buka kepada saudari Nurul Fathiah untuk menjawab beberapa soalan yang dirasakan sesuai dijawab pada hari ini. Silakan Nurul. Okey, terima kasih Doktor. Macam yang Dr. Waiza terangkan tadi, jadi modul pertama ni kita lebih kepada pengenalan bagaimana kita dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang cara nak mengadaptasi pengamalan pertanian secara organik. Ya betul, modul 2 nanti kita akan lebih kepada bahagian praktikal. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurul Fathiah, saya nak tanya sikit pasal modul kedua nanti kan. You kata ada praktis bagaimana kita nak applykan EM ni kan? Ya betul. So boleh tak you rangkakan satu benda yang kita boleh buat secara sendiri semasa kita dengar you punya demo. Saya kata kalau you minta kita sediakan bahan-bahan yang you pakai dan kita boleh sediakan sendiri, dalam masa yang sama masa you demo kita boleh praktis. Okey. Boleh? Encik Burhan, mungkin Encik Burhan boleh turut serta di dalam support group. Kat situ kita boleh kongsikan lebih lagi lah, mungkin ada apa-apa kita boleh beri pencerahan
kepada semua yang mengikuti kursus pada hari ini. Okay, Boleh ke? Ada satu soalan di chat berkenaan dengan sijil, persijilan. Teacher dari Mafi, yang itu ke doktor? Yang Ya, Mafi. Boleh saya panggil Mr. Steven? Mr. Steven? Mr. Steven, are you here? Mr. Steven? Saya rasa Mr. Steven ada masalah audio dari pukul 10 tadi. Okey. Boleh kita dapat jawapan tu nanti kita share di WhatsApp group. Boleh doktor? Ya, boleh. Kita share di WhatsApp group Maaf jawapan ya. tu. Lepas kita dapat jawapan daripada Mr. Steven ya. Okey. Untuk soalan-soalan ni kami akan tengok balik. InsyaAllah kami akan berikan jawapan untuk setiap soalan ni. Jangan risau. Minta maaf ya. Sebab terlalu banyak dekat sini. Mungkin kita boleh kumpul yang dalam chat betul. kita tak sempat nak jawab secara lebih mendalam tu. Betul. Kita jawab di dalam WhatsApp group nanti. Ya? Betul. Okey. Jangan risau, kami akan kongsikan lebih banyak informasi di dalam WhatsApp group. Jangan risau. Nanti untuk modul kedua pun kami akan berkongsikan lebih detail lah. Macam yang diajukan sebentar tadi, macam mana step-step untuk memulakan city farming di rumah sendiri. Macam tu. Hari ini kami bagi pendedahan macam mana pertanian secara organik ni dapat dilakukan dengan mudah sebenarnya. Mungkin kami akan sediakan satu rangka ataupun training untuk semua lihat, dipanggil manual untuk semua boleh refer. Kami akan sediakan untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau. Okey. Saya nampak ada satu soalan tentang boleh ke include city farming secara hidroponik. Saya teringat Mr. Steven masa kita briefing hari tu ya. Mr. Steven ada menyebut tentang hidroponik, tapi menurut Mr. Steven hidroponik ni menggunakan chemical dan bukannya organik. Betul ke Nurul Fatia? Tanaman secara hidroponik ni kita memerlukan solution tertentu sebab tanaman ni akan diletakkan di dalam air kan, macam namanya hidroponik, akan diletakkan di dalam air. Jadi kita perlu membekalkan nutrien melalui solution yang tertentu. Untuk kita lakukan hidroponik ni kita kena ada solution yang dibuat khas untuk tanaman hidroponik lah. Dan kalau kita nak supply baja organik pun dia macam dia dah tak organik sebab dia ada solution tambahan tu. Sebab tu kita tak prefer sangat penanaman secara organik macam tu. Tapi boleh dilakukan lah. Assalamualaikum Cik Fatia. Waalaikumsalam.
Boleh saya tanya, adakah apa nama najis kucing ataupun kencing ataupun tahi kucing beracun atau bertoksik pada tumbuh-tumbuhan? Kerana ialah apa ni, kucing-kucing jiran kan datang rumah tiba-tiba je buat projek dan kemudian esoknya lepas tu mesti saya punya pokok-pokok akan mati. Ya, Terima kasih. okey, sama-sama. Okey. Untuk kita buat contoh kita buat baja organik kompos macam kompos kan, kita memang tak akan letak najis haiwan peliharaan. Kucing ni dia omnivore, dia makan macam-macam. Makan nasi boleh makan, ikan boleh makan, makan makanan-makanan yang dah diproses, friskies dan sebagainya. Jadi bahan-bahan dalam tu yang akan memberi efek kepada tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam. Jadi kalau dia buang dekat sangat dengan contoh di dalam pasu tu. Jadi dia ada chemical terlampau tinggi, dia punya bahan-bahan sisa-sisa toksik tu akan cepat serap dalam tanaman kita, akan attack tanaman kita, yang tu yang menyebabkan tanaman kita mati. Ada lagi ke? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Okey, Puan Nurul, saya nak tanya, so meaning to say yang hydroponic tu bukan organik lah? Kaedah asalnya tidak organik sebab dia ada campuran-campuran solution-solution yang tertentulah. Selalunya penanaman secara hidroponik ni memang mudah. Kita boleh lakukan di atas bangunan yang kosong dan sebagainya. Tetapi cara untuk membekalkan nutrien tu, organik ni kita fokus kepada bukan sahaja tanah tersebut, tetapi keseluruhan ekosistem yang stabil. Sebab kalau kita buat hidroponik ni, kita akan letak dalam kawasan yang tertutup. Selalunya lah kawasan yang tertutup, kita kena kawal macam-macam perkara. Jadi kami rasa hidroponik ni dia ada lebih rumit sedikit berbanding tanaman menggunakan tanah. Sebab menggunakan tanah simple, kita boleh kawal dengan mudah lah. Hidroponik selalu kita perlukan solution-solution yang khas. Jadi kita tak tahu solution-solution ni betul-betul organik ke tidak. Jadi dia punya keyakinan dekat solution tu lah selalunya diragui ataupun bergantung kepada penerimaan masing-masing. Okey, terima kasih. Sama-sama. Dekat sini saya ada nampak tadi waktu presentation saya apa perbezaan peratus air dan water. Air, udara lah, peratusan udara. Maksudnya tanah tu dia lebih ada ruang-ruang udara untuk bernafas macam tu. Ada ruang-ruang udara. Jadi bila ada ruang udara ni, hidupan dalam tu pun boleh hidup dengan baik lah. Mikrob-mikrob pun boleh hidup dengan baik, cacing tanah dan sebagainya. Jadi akar-akar tumbuhan pun boleh merayau, berjalan untuk cari sumber-sumber makanan, pergi lebih jauh lah. Dan juga kalau kita siram air ataupun kita letak baja, air dan baja tu takkan hilang, takkan terserap ke dalam tanah terus. Jadi dia akan pegang di sekeliling tumbuhan. Jadi tumbuhan dapat menyerap semaksimum mungkin khasiat-khasiat yang ada di situ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya tak ada apa-apa soalan daripada peserta, semua soalan-soalan dan juga komen-komen daripada para peserta, pihak Urustia ada mencatat. InsyaAllah kami di peringkat pelaksana akan membuat penambahbaikan lah. Saya percaya ada di kalangan peserta sedikit kecewa. Mungkin dia expectation dia lain, kita presentasi lain, tak apa. Yang itu kita akan membuat penambahbaikan dan mungkin untuk modul kedua nanti kita akan kita buat postmortem untuk buat penambahbaikan. Tapi apa-apa pun penerangan kita pada pagi ini sedikit sebanyak memberi manfaat dan juga sesuatu yang barulah seperti saya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada wakil daripada Masaki Sdn Bhd dan Jurubahasa Haryati dan juga para peserta yang hadir yang memberi luangkan masa sejam ataupun sejam lebih. Jadi saya serahlah kepada Dr. Wahiza untuk untuk sesi yang seterusnya. Dipersilakan Dr. Wahiza. Terima kasih Ustaz Rahman. Terima kasih juga kepada Saudari Nurul Fatia dan kepada semua peserta yang hadir.